Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Pada hari ini kita masih meneruskan tema yang sama, iaitu tema keselamatan. Unit yang sama, unit 8 dengan tajuk rekreasi selamat. Aspek yang akan kita pelajari pada hari ini ialah aspek tata bahasa dengan DSKP 5.1.4 dalam kurungan 5, iaitu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Kata tugas yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kata perintah. Jika kamu sudah bersedia, boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 51 untuk sama-sama meneliti petikan yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu usah gentar. Mari kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami fungsi dan menggunakan golongan kata perintah mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaannya pula, kamu dianggap berjaya jika kamu dapat melengkapkan dialog menggunakan kata perintah yang sesuai. Dialog yang akan kamu lengkapi ini merujuk kepada dialog yang terdapat dalam buku teks dan buku aktiviti jilid 1. Mari kita lihat nota cikgu berkenaan dengan kata perintah. Apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah? Kata perintah bermaksud perkataan yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap sesuatu perkara yang berupa perintah, arahan, larangan, silaan ataupun permintaan. Maksudnya di sini, kata perintah ini bertugas untuk memberi satu tindak balas kepada orang yang mendengarnya. Sama ada kata perintah ini merupakan arahan, ataupun larangan, ataupun silaan, ataupun permintaan. Orang yang mendengar perintah tersebut akan memberikan respon atau timbal balik dari arahan tersebut. Baiklah, kita lihat slide cikgu yang seterusnya. Slide berikut menunjukkan jenis-jenis kata perintah. Terdapat 3 jenis kata perintah. Yang pertama, kata perintah larangan. Yang kedua, kata perintah permintaan. Dan yang ketiga, kata perintah silaan ataupun jemputan. Perbezaan penggunaan jenis-jenis kata perintah ini disesuaikan mengikut tujuan atau fungsi sesuatu kata perintah. Mari kita lihat kata perintah yang pertama. Baik, kata perintah larangan biasanya digunakan untuk tujuan mencegah seseorang daripada melakukan sesuatu perkara. Contoh perkataan yang digunakan untuk kategori kata perintah ini ialah usah, dilarang dan jangan. Mari kita lihat kata perintah jenis yang kedua, permintaan. Permintaan biasanya kata perintah yang digunakan untuk tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Biasanya kalau kita nak minta tolong dengan cara beradab atau bersopan santun, kita kena gunakanlah perkataan-perkataan ini. Misalnya kita gunakan perkataan tolong, harap, minta. Jadi orang yang mendengar arahan ataupun permintaan tersebut mungkin akan berasa belas atau kasihan dan melakukan apa yang kita minta. Baik, kita lihat pula kata perintah yang seterusnya,
iaitu silaan ataupun jemputan. Penggunaannya adalah apabila kita hendak menjemput atau mempersilakan seseorang. Jadi kita nak menjemput atau mempersilakan seseorang adalah lebih baik kita gunakan perkataan yang sopan seperti sila, jemput. Dan dengan demikian, bila kita gunakan perkataan yang molek, maka orang yang mendengar atau lawan bicara mungkin akan memenuhi permintaan kita dengan segera. Baik, kita semak slide seterusnya. Berikut merupakan beberapa contoh ayat larangan. Bagaimanakah ayat larangan ini terbentuk? Baiklah, ayat larangan terbentuk hasil daripada kata perintah kategori larangan. Kamu boleh perhatikan beberapa contoh kata perintah kategori larangan di sini, di mana perkataan-perkataan inilah yang membentuk ayat-ayat larangan. Apa itu ayat larangan? Ayat larangan ialah ayat yang mencegah seseorang daripada melakukan sesuatu perkara. Jadi, bila nak cegah seseorang dari melakukan sesuatu perkara, kita perlulah menggunakan kata perintah kategori larangan. Yang berhuruf condong dan berwarna merah ini merupakan kata perintah kategori larangan. Hasil daripada perkataan inilah terbentuknya ayat-ayat larangan yang boleh kamu lihat di sini. Mari kita baca ayat larangan ini ya. Yang pertama, jangan pijak rumput. Jangan berbuat bising di perpustakaan. Usah bercakap ketika guru mengajar. Usah bertengkar. Dilarang tidur di sini. Dilarang merokok. Semua ini jelas ya, sangat jelas merupakan ayat larangan. Ingat, ayat larangan menggunakan kata perintah kategori larangan yang ini ya. Usah, jangan dan dilarang. Mari kita semak slide cikgu yang seterusnya. Ini merupakan ayat permintaan. Ayat permintaan merupakan ayat yang bertujuan memohon atau meminta pertolongan. Cikgu dah beritahu tadi, bila kita nak minta atau mohon pertolongan, maka kita perlu menggunakan bahasa yang sopan, yang beradab. Contoh perkataan atau bahasa yang sopan dan beradab untuk tujuan kita meminta tolong atau memohon hajat kita diperkenankan. Ni ya contoh perkataannya, minta, tolong, harap. Dari perkataan atau kata perintah kategori permintaan ini, maka terbitlah ayat permintaan ni. Nampak tak? Setiap ayat ni menggunakan kata perintah kategori permintaan. Tolong siapkan tugasan kamu. Harap nenek segera sembuh dan boleh pulang ke rumah. Minta murid-murid membaca arahan dengan teliti. Kesemua ini merupakan ayat permintaan yang mana di dalam ayat ini terkandung permohonan, terkandung permintaan, terkandung pengharapan. Jadi, ayat ini kita kategorikan dengan ayat permintaan atau kita kategorikan sebagai ayat permintaan. Kita semak semula slide cikgu yang berikutnya. Baiklah, dalam slide ini terdapat ayat silaan ataupun ayat jemputan. Ayat silaan atau ayat jemputan ini bertujuan tidak lain untuk menjemput atau mempersilakan
seseorang. Maksudnya kita nak jemput orang yang kita lawan bercakap lah ya. Bila kita nak jemput orang tu atau kita nak meminta orang itu memperkenankan hajat kita, maka kita jemput dengan cara yang baik, menggunakan bahasa yang baik dan bersopan santun seperti penggunaan perkataan sila dan penggunaan perkataan jemput. Hasil penggunaan perkataan kedua-dua perkataan ini ataupun perkataan kategori silaan dan jemputan ini, maka terbitlah ayat silaan dan ayat jemputan. Contoh ayatnya, jemput datang ke majlis pertunangan kakak saya. Jemputlah rasa masakan ibu saya ini. Sila tanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam rumah. Sila tutup pintu itu. Jadi kesemua ayat ini merupakan ayat silaan. Ayat silaan atau jemputan yang mana bila diutarakan oleh seseorang, bunyinya dan nadanya sangatlah bersopan santun. Orang yang mendengar pun tidaklah marah kalau diperintah atau diminta berbuat demikian ya. Baiklah, kita ke slide cikgu yang seterusnya. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Sila buka halaman 51 kerana di situ kita akan mula mempelajari kemahiran 5.1.4 melalui teks Usah Gentar. Ya. Baik, kita semak teks ini bersama-sama. Teks ini merupakan sebuah perbualan atau dialog di antara ibu, ayah dan Hanif. Dalam petikan ini menceritakan tentang Hanif yang hendak menyertai perlumbaan go-kart dengan ditemani oleh keluarganya. Sebelum itu, cikgu nak kamu kenal pasti bahawa dalam petikan ini juga terdapat beberapa penggunaan warna bagi kata-kata perintah. Ya, kata-kata perintah itu dibezakan melalui penggunaan warna yang berbeza-beza. Kalau warna biru cair ni menunjukkan kata perintah jenis larangan. Kalau warna hijau pekat ni pula menunjukkan kata perintah jenis permintaan. Manakala yang warna ungu ni pula kata perintah jenis silaan. Kita akan baca teks ini bersama-sama. Kemudian kita akan huraikan supaya kamu faham mengenai penggunaan kata perintah ini dengan lebih lanjut. Baiklah, mari kita baca teks ini bersama-sama ya. Usah gentar. Hanif menyertai perlumbaan pedal go-kart. Hanif ditemani oleh keluarganya. Sementara menunggu perlumbaan bermula, mereka berbual-bual. Baik, dialog yang pertama, dialog ayah. Hanif, kamu jangan gementar. Ayah harap kamu dapat berlumba dengan tenangnya. Kamu lihatnya terdapat penggunaan perkataan jangan di sini. Kalau kita lihat pada keterangan di bawah ini, jangan merupakan kata perintah jenis larangan. Kemudian terdapat juga penggunaan kata perintah harap. Harap ni diwarnakan dengan warna hijau. Maksudnya di sini harap merupakan kata perintah jenis permintaan. Kita sambung semula baca dialog ini. Usahlah ayah risau. Doakan semoga saya berjaya. Baik, untuk dialog Hanif terdapat satu penggunaan kata perintah yang berbunyi usah.
Kalau usah ini diwarnakan juga dengan warna biru cair. Bermakna ini adalah kata perintah jenis larangan. Kita sambung semula dialog ini. Baik, dialog Ibu. Hanif, sila patuhi peraturan perlumbaan. Ibu minta kamu berusaha bersungguh-sungguh. Kamu mampu menjadi juara. Baik, kalau warna ungu di sini, ya, dengan perkataannya sila merupakan ayat atau kata perintah jenis silaan. Untuk dialog Ibu, ya, kemudian untuk dialog Ibu juga terdapat penggunaan kata perintah yang berwarna hijau bermaksud jenis permintaan. Perkataannya pun minta kat sini, ya. Okey, kita sambung balik dialog Ibu ni. Kamu berusaha bersungguh-sungguh. Kamu mampu menjadi juara. Itu dialog Ibu. Kita tengok pula dialog Hanif. Ya, Hanif cakap apa? Baiklah Ibu, saya akan mematuhi nasihat Ibu. Ibu, baik. Ibu apa kat sini? Kat sini kita kena cari kata perintah yang sesuai. Tapi sebelum tu kita perlu semak dialog selepasnya. Kemaskan ikatan topi keledar saya ini. Baik, apakah kata perintah yang sesuai? Adakah Ibu jangan kemaskan ikatan topi keledar saya inikah? Sesuaikah jangan? Atau Ibu usah kemaskan topi keledar saya ini? Usah kemaskan. Adakah usah memenuhi kriteria di sini? Ataupun Ibu harap kemaskan ikatan topi keledar saya ini? Ataupun Ibu minta kemaskan ikatan topi keledar saya ini? Cuba kamu fikirkan yang manakah yang paling sesuai untuk diisi dalam tempat kosong ini. Ya, kamu pilih yang mana yang sesuai untuk diisikan di sini dan kemudian ayah dan ibu. Okey, sambungannya ayah dan ibu, apakah perkataan yang sesuai diisi di sini? Duduk di sana. Kerusi itu disediakan untuk ayah dan ibu. Jadi, apakah perkataan ataupun kata perintah yang sesuai untuk kamu isi di sini? Ayah dan ibu jangan duduk di sana. Ataupun ayah dan ibu usah duduk di sana. Ataupun ayah dan ibu harap duduk di sana. Ataupun ayah dan ibu minta duduk di sana. Ataupun adakah perkataan lain yang lebih sesuai untuk mengisi tempat kosong ini? Tadi cikgu dah terangkan dengan panjang lebar. Adalah menjadi tugasan kamu untuk melengkapkan petikan ini. Nah, okey, kamu lengkapkan petikan ini dengan kata perintah yang sesuai. Cikgu tak nak bincangkan jawapannya. Kamu fikir-fikirkanlah berdasarkan kepada huraian yang telah cikgu berikan tadi di awal sesi PDPR ini tadi, ya. Baiklah, kita semak slide cikgu yang seterusnya. Baiklah, untuk tugasan kamu, cikgu nak kamu buat latihan ini dalam buku tata bahasa. Buku kecil kamu yang nombor 1 tu, ya. Sila buat dalam buku tu. Jangan lupa tulis hari, tarikh. Kemudian jangan lupa tulis tajuk, ya. Tajuk dalam buku teks beserta dengan kemahiran di SKP kamu di sini. Kamu lengkapkanlah sebagaimana yang biasa kamu buat sebelum-sebelum ni. Dan bila dah siap, kamu lengkapkan jawapan dan tempat kosong ini, kamu hantar kepada cikgu. Itu tugasan yang pertama. Ada satu lagi tugasan kamu
sila semak buku teks, buku aktiviti kamu pada halaman 58 dan 59. Di situ terdapat dialog. Harap selamat pergi dan pulang. Kamu lengkapkanlah. Kemudian warnakan jawapan yang ataupun warnakan kata perintah yang sesuai. Lengkapkan dan hantar juga ke Padlet cikgu. Baiklah, cikgu rasa setakat itu dulu slot kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.